minit petang pada ketika ini. Seperti biasa setiap Jumaat jam 6 petang akan bersama dengan saya Fad dan juga Al-Fadil Ustaz Wan Junadi bin Wan Jaafar dalam kita mempelajari tentang talaki Safinatun Najah. Program kita pada petang ini setiap Jumaat. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menjadikan Manis FM sebagai wadah untuk anda menuntut ilmu dan juga menimba ilmu, kerana ilmu itulah adalah penyuluh kehidupan seharian kita. Jadi di hari Jumaat yang penuh barakah ini juga saya menjemput anda semua untuk ke ruangan Facebook Manis FM untuk anda berinteraksi secara terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar. Di ruangan Facebook Manis FM juga anda boleh kemukakan soalan dan sebagainya untuk dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi, tapi kemungkinan Ustaz tak jawab hari ni lah. Jadi mungkin Ustaz akan memilih soalan-soalan yang telah pun anda ajukan di ruangan Facebook Manis FM dan akan dijawab pada episod-episod yang akan datang. Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti kami juga di ruangan Facebook Manis FM kerana kita nak menimba ilmu tentang perbicaraan tentang rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah. Kita menggunakan kitab Safinatun Najah. Terima kasih kepada semua yang dah pun memiliki kitab ini untuk sama-sama kita lebih mudah untuk kita mempelajari bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar pada petang ini. Baiklah, satu perkabaran yang cukup menggembirakan kita. Kita mulakan dengan satu perkabaran yang baik di mana setakat hari ini edisi 8 Oktober 89.1% adalah kadar vaksinasi di Malaysia pada ketika ini. Kita memerlukan 0.9% sahaja lagi untuk perkabaran berita gembira, khususnya untuk kita merentas negeri dan sebagainya, untuk berjumpa dengan keluarga mungkin yang terpisah jauh disebabkan oleh kerja dan sebagainya. Jadi diharapkan agar pandemik COVID-19 ini segera reda dan kita mengharapkan doa dan juga kerjasama semua untuk kita melandaikan lengkuk COVID-19 ini. Jadi kepada anda semua yang mengikuti kami di Facebook juga boleh kemukakan soalan ataupun bagaimana kabarnya hari ini di ruangan kita, dan anda boleh share juga supaya yang lain juga akan memperolehi ilmu yang sama seperti anda semua. Hari Jumaat kita digalakkan untuk memperbanyakkan zikir kita. Jadi hari ini kita nak sambung perbicaraan kita ataupun pembelajaran kita minggu lepas, dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junadi bin Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Ya, kita nak sambung kita punya pembelajaran pada minggu lepas ya Ustaz. Berkaitan dengan tajuk kita hari ni Ustaz. Selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada DJ Fad. Alhamdulillah, di petang hari Jumaat, penghulu segala hari, kita dapat menyambung kembali slot Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumaid. Jadi untuk edisi Jawi, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Selepas daripada didatangkan bismillah, disusuli dengan alhamdulillah, kemudian disusuli dengan selawat, doa kerahmatan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan ke atas sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk kepada wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat ke atas Nabi dan juga selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Nabi, Allahumma qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi memerintah kata oleh kamu, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad, dan ya Allah berilah rahmat olehmu atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan hanya diperintah doakan kerahmatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita juga diperintahkan untuk doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dalam sembahyang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada membaca tasyahud akhir adalah rukun qauli, rukun bacaan. Kemudian selawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad adalah sunat abad, bukan sunat hai'ah. Sunat hai'ahnya kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai ke Hamidum Majid. Selawat Ibrahimiyah tu waktu sunat hai'ah. Allahumma salli ala Muhammad rukun wa ala ali sayyidina Muhammad sunat abad. Jikalau tidak dibaca, sunat sujud sahwi 2 kali sebelum daripada memberi salam. Bahkan dalam mazhab Hambali, bukan hanya selawat ke atas Nabi sahaja wajib, bahkan selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum wajib juga. Kita selepas tasyahud akhir, sebagaimana yang kita maklum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu rukun, waktu wajib lah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, sunat abad. Selepas daripada membaca tasyahud akhir. Tapi dalam mazhab Hambali, dua-dua wajib. Selawat atas Nabi pun wajib, selawat atas keluarga Nabi pun wajib. Mana pun ni besar juga, besar selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maklumlah dalam mazhab Syafi'i kita, selawat atas Nabi sallallahu alaihi, selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dia tasyahud akhir itu sunat abad. Sunat abad. Bukan sunat hai'ah. Besarlah juganya. Selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak pergi kepada pembicaraan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Didoakan kerahmatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian didoakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sekalian orang yang sembahyang. Kemudian doa pula, doa di dalam sembahyang pula. Doa oleh sekalian orang Islam di dalam sembahyang. Doa ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa tu pula di dalam sembahyang. Siapakah keluarga Nabi yang didoakan kerahmatan ke atasnya? Dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah pada persoalan zakat.
Yang mana zakat tidak boleh diberi kepada keluarga Nabi SAW. Siapa keluarga Nabi? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian keluarga Nabi ni pula tidak boleh menerima zakat, tetapi keluarga Nabi SAW ada bahagian daripada harta ghanimah, harta rampasan perang, sebanyak khumusul khumus. 1/5 daripada 1/5. Khumusul khumus. Khumus 1/5. Khamsah 5. Khumus 1/5. Salasah 3. Sulus 1/3. Arba'ah 4. Rubu'un 1/4. Khamsah 5. Khumus 1/5. Sekarang khumusul khumus. 1/5 daripada 1/5 daripada keseluruhan harta rampasan perang akan diberi kepada keluarga Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sidang pendengar boleh kira tak? 1/5 daripada 1/5 tu. 1/5 kalau daripada 100-nya 20. 1/5 daripada 20 maknanya 4/100. 4/100 lah khumusul khumus. Bahagian keluarga Nabi SAW. Siapa di situ? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun di sini adalah maqam doa. Berdoa. Ni tempat doa. Jadi tempat doa ni bila sebut kata keluarga Nabi SAW, setengah berpandangan keluarga Nabi ketika maqam doa ni lebih umum. Bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib. Umum meratai kepada siapa? Meratai kepada tiap-tiap orang yang beriman adalah keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi mana ni? Pada maqam doa. Jadi sekarang ni adalah maqam doa lah. Doa kerahmatan ke atas Nabi SAW dan doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi SAW. Jadi bukan bicara zakat di sini dan bukan bicara pembahagian harta ghanimah, khumusul khumusnya bukan. Ini doa. Jadi pada doa keluarga Nabi SAW bukan hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan umum kepada sekalian orang yang beriman. Gambar yang kita duk sebut Bani Hashim, Bani Muttalib tu sidang pendengar fahamlah. Bani Hashim, anak cucu Hashim. Bani Muttalib, anak cucu Muttalib. Bani Hashim ni anak cucu Hashim. Hashim ni adalah tauqi Nabi SAW. Nama Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tu. Jadi Hashim ni adalah toknyang lah, moyang Nabi SAW. Tokki Nabi-nya adalah Abdul Muttalib. Hashim ni moyang Nabi SAW. Jadi anak cucu moyang Nabi ni Hashim bin Abdi Manaf ni dipanggil Bani Hashim. Kemudian Hashim ni pula ada adik-beradik nama Abdul Muttalib. Anak Hashim, tokki Nabi Abdul Muttalib. Adik-beradik Hashim, anak Abdul Manaf ni ada seorang nama Abdul Muttalib. Jadi Bani Muttalib ni adalah anak cucu adik-beradik Hashim, iaitu Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Bukan Bani Muttalib tu keturunan tokki Nabi, bukan. Dia jadi Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Anak Hashim nama Abdul Muttalib. Tokki Nabi, datuk Nabi SAW. Abdul Muttalib ni pula anak dia nama Hashim pula. Abdul Muttalib ni anak nama Hashim pula. Daripada Bani Muttalib ni lah lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Daripada Bani Muttalib. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah adalah di kalangan
puak Quraisy. Imam Syafi'i kita di kalangan puak Quraisy. Keluarga Nabi SAW dalam bab zakat, dalam bab khumusul khumus. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Lupa saya. Apa dalam hadis itu? Cerita berkaitan dengan akan timbul di kalangan keluarga, di kalangan Bani Quraisy yang memenuhi dunia nisbah dengan ilmu. Tak mari pula dah. Alu Quraisyin yamla'ul arda ilma. Keluarga Quraisy yang akan memenuhkan bumi nisbah dengan ilmu. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kalangan puak Quraisy daripada Bani Muttalib. Orang Arab ni banyak puak, banyak kabilah. Tapi puak yang paling lebih adalah puak Quraisy. Di kalangan puak Quraisy ni pula, hak paling lebihnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Antara dua Bani ni, Bani Hashim, Bani Muttalib, mana paling lebih? Hak paling lebihnya adalah Bani Hashim. Lahirnya Nabi SAW. Bani Muttalib, lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'inya adalah anak cucu kepada Bani Muttalib. Imam Syafi'i kita, nama Imam Syafi'i kita, ni kadang-kadang orang uji lah. Orang uji ni kadang-kadang ada niat yang sebaliknya lah. Ada niat yang sebaliknya. Diuji. Kita orang kapung-kapung ni, ialah ilmu kita kodoh-kodoh. Kita duduk royak, kita bermazhab Syafi'i. Kita bermazhab Syafi'i. Lepas tu orang tanyalah kitanya. Dah kamu bermazhab Syafi'i, apakah nama Imam Syafi'i? Apakah nama Imam Syafi'i dah kamu bermazhab Syafi'i? Kadang-kadang kita orang kapung ni gok, terkia-kia lah nak jawab. Mengaku bermazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu, dia kata. Yalah, biasalah kita orang awam, orang ramai-ramai ni gitulah. Kita hanya kenal Imam Syafi'i. Syafi'i itu gelaran dia, bukan nama sebenar. Dan nama Imam Syafi'i, Allah mudah sangat je. Nama Imam Syafi'i, Muhammad. Nama Imam Ghazali, Muhammad. Apanya? Imam Ghazali lagi mudah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali itu gelaran dia. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Syafi'i, Muhammad. Payah apa? Tapi dah kita dak biasa dengar. Jadi, kita ingat ke nama sebenar Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Nama sebenar apa? Asy-Syafi'i lah nama sebenar. Ada. Itu bukan nama sebenar. Itu hanya gelaran. Nama sebenar, Muhammad. Bin dak Muhammad dah lah. Dak macam Imam Ghazali. Kalau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, kalau kita masa sekarang ni, kalau nak orang tanya kita nak isi borang, terkeliru orang. Apa nama awak? Muhammad. Muhammad. Ayah awak nama apa? Muhammad. Nama ayah awak bukan nama awak. Muhammad. Itu nama awak Muhammad. Ayah tu nama apa? Muhammad. Susah. Balah jadinya. Dah. Nama dia dah Muhammad. Orang ni nak isi nama ni, nama ayah bin Muhammad. Muhammad juga ayah. Keliru orangnya. Imam Syafi'i kita nama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi Syafi' itu duduk di mana? Muhammad bin Idris, ayah. Bin Abbas, datuk. Bin Uthman, moyang. Bin Syafi'. Moyang, kita tak sebut moyang. Tok Ki, Tok Nyang,
Syafiq ni Tok Nyuk lah. Kalau Terengganu lah. Tok Ki, Tok Nyang, Tok Nyuk. Gitu. Jadi Syafiq ni adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq. Jadi Syafiq ni, jadi Muhammad bin Idris ni membangsakan pada Syafiq ni kenapa? Sebab Syafiq, kata Tok Nyuk tu, kepada Muhammad bin Idris tadi. Dan ayahnya Sa'ib adalah sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada hari peperangan Badar. Jadi Syafiq ni sahabat Nabi. Jadi Muhammad bin Idris membangsakan kepada Syafiq Asy-Syafi'i. Dia gitu. Jadi nama sebenar Muhammad bin Idris. Muhammad tu ingatlah. Nama Imam Syafi'i Muhammad. Nama Imam Ghazali Muhammad. Kena ingat tu. Kalau bin Idris dah ingat tak apalah. Jadi Imam Syafi'i kita adalah di kalangan Bani Muttalib. Tapi waktu bukan bicara di maqam doa. Itu bicara keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib dalam bab zakat, dalam bab pembahagian harta ghanimah, khumusul khumus. Kita bicara di sini adalah ketika maqam doa. Siapakah keluarga Nabi ketika maqam doa? Adalah tiap-tiap orang yang beriman. Kullu mu'minin walau asian dalam kitab. Tiap-tiap orang beriman walaupun derhaka sekalipun orang beriman tadi. Kenapa? Dan kita sebut li'annahu ahwaju ila doa. Kerana orang mukmin yang derhaka ni lah yang lagi-lagilah berhajat kepada doa. Doa mana ni? Doa daripada sekalian orang Islam. Ketika doa wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa tu? Tiap-tiap orang beriman, termasuk orang beriman yang derhaka masuk dalam ali Muhammad ketika didoakan kerahmatan. Bukan hanya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja. Jadi macam mana keluarga Nabi Muhammad ini pergi kepada tiap-tiap orang beriman kerana berdasarkan kepada hadis dhaif dan dijazamkan dengan hadis tadi oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Mana alu Muhammadin kullu taqiyin. Ini hadis yang dhaif lah. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Tadi kata orang yang beriman, keluarga Nabi ketika kita doakan kerahmatan, walaupun orang yang beriman tadi itu orang yang derhaka. Tiba-tiba dalam hadis dhaif ni, keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ni bukan orang yang maksiat. Orang yang mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Yang biasa disebut oleh khatib ketika ketika pesan takwa itulah. Ada khutbah tu kan. Ittaqullah. Bertakwalah kamu dengan bahawa kamu mengerjakan sekalian suruhan dan kamu meninggalkan sekalian larangan. Jadi di situ bukan orang yang derhaka, bukan ahli maksiat. Tadi disebut tiap-tiap orang beriman, sekalipun orang yang asi derhaka sekalipun. Orang derhaka tak panggil orang bertakwa. Alu Muhammadin kullu taqiyin. Bermula keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Jadi di sini kita kena faham jugalah. Dipanggil martabat takwa. Martabat ni apa? Peringkat. Takwa yang biasa disebut hari Jumaat,
Dan takwa yang kita biasa dengar lah. Takwa ni mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, makna bukan orang yang maksiat. Jadi kita kena faham martabat takwa. Hok serendah-rendah martabat takwa, martabat takwa yang pertengahan dan martabat takwa hok paling tinggi. Jadi hok biasa Tok Khatib sebut takwa tu mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan, itu takwa yang pertengahan. Takwa yang pertengahan. Takwa yang permulaannya, takwa yang permulaan yang diiktiraf sebagai keluarga Nabi SAW yang masuk dalam doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi SAW wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana sekurang-kurang martabat takwa yang masuk di bawah keluarga Nabi SAW? Awal martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki. At-taqwa anisyirki. Dia panggil awwalu maratibit taqwa. Permulaan martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki. Mana apa? Orang yang terpelihara daripada menyekutukan Allah, dengan bahawa orang ni adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dikira orang yang bertakwa dah. Dia terpelihara daripada menyekutukan Allah. Orang yang bertakwa dah tu. Tapi takwa yang peringkat permulaan. Tapi termasuk dalam alu Muhammadin kullu taqiyin. Mana? Taqiyin daripada kesyirikan kepada Allah. Dengan bahawa mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi, orang yang mentauhidkan Allah pada zat, sifat, perbuatan ni adalah permulaan martabat takwa. Permulaan martabat takwa termasuk dalam alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tiap-tiap orang bertakwa, sekurang-kurangnya terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik takwa tinggi sikit. Takwa dengan bahawa mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Ni hak pertengahan. Dot nombor 1 hak tinggi sekali. Dot lagi pertengahan. Hak paling tingginya mengerjakan segala suruhan, wajib sunat. Sebab suruhan Allah bukan hanya wajib. Sunat pun Allah dan Rasul perintah kita buat juga. Cuma bezanya hak wajib perintahnya perintah putus dia panggil. Tak ada dah nak buat alasan. Perintah amal-amal sunat dipanggil perintah yang tak putus lah. Perintah yang longgar. Kamu buat, kamu beruntung dapat pahala. Kamu tinggal, kamu tidak diseksa tapi kamu rugi. Gitu je lah. Baru bunyi molek sikit. Hak sunat kalau buat, kamu beruntung kerana kamu dapat pahala. Kalau hak sunat kamu tinggal, memanglah kamu tidak berdosa, kamu tidak diseksa, tapi kamu rugi. Kita dok bunyi kata sunat. Sunat je. Mujur sunat je. Sunat je. Jadi dok nampak besar mana. Sunat. Allah ruginya tinggal. Sungguh. Dah sama tu. Pak. Mujur sunat je. Mana tak apa lah. Tak apa dengan bahawa tak kena seksa sebab tak berdosa. Tapi rugi lah. Kerana pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kena jawab, Allah sunat. Allah baru tahu sunat. Allah selama ni tak buat, rugi sangat lah. Baru betul gitu. Sebab apa? Sebab sunat ni perintah Allah dan Rasul.
tetapi perintah yang longgar. Takwa hak tinggi ni, asal Tuhan perintah je. Wajib tu tak dah. Tu dah konsep dah wajib tu. Hak sunat. Dia buat. Ini hak takwa nombor 1. Hak pertengahan tadi, wajib janji buat. Hak sunat tu buat tak buat pun. Tak apa dah sebab hak wajib buat. Tu dipanggil pertengahan lah. Sebab apa panggil pertengahan? Dok takwa nombor 1. Hak Tuhan suruh dak buat belaka. Saya buat belaka, Tuhan suruh. Hak wajib. Dak sunat Tuhan suruh ke dak? Tuhan suruh juga ada. Buat belaka macam mana? Hak buat belaka sungguh ni, hak Tuhan suruh wajib sunat buat belaka, tu hak takwa, hak nombor 1. Hak Tuhan larang. Haram, dak sebut dah haram tu. Memang tinggal dah. Hak makruh pun tinggal. Dah makruh dak apa, Kang? Makruh ni bahasa Arab, bahasa kita makruh ni perkara yang dibenci pada syarak. Perkara yang dibenci pada syarak. Tu makruh. Makna apa? Syarak larang. Syarak suruh tinggal. Tapi larang yang tidak putus. Nak buat juga tak dosa. Tapi kalau kamu tinggal benda makruh, kamu untung sebab kamu dapat pahala. Tu. Jadi orang takwa tinggi ni, hak haram tak konsep dah. Makruh pun tinggal. Perkara yang khilaful aula. Perkara yang kurang elok tinggal. Perkara harus tetapi berlebihan tinggal. Banyak perkara harus. Makan, minum harus. Maknanya bercakap-cakap harus. Hukum asal lah ni. Tapi hak berlebihan tinggal. Makan, minum, kodo-kodo, nak buat ibadat. Hak lebih-lebih tinggal. Harus pun hak berlebihan ditinggal. Ni barulah takwa hak nombor 1 hak paling tinggi. Jadi hak kita duk dengar sokmo tu, takwa yang pertengahan. Hak Tuhan suruh wajib-wajib buat belaka. Hak Tuhan larang haram-haram tu tinggal belaka. Tapi sekurang-kurang takwa adalah at-taqwa anisyirki. Terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahawa mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dia panggil orang yang bertakwa. Masuk di dalam alu Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kerahmatan ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Sekurang-kurangnya orang yang beriman, walau asian dalam kitab, walaupun dahaka sekalipun orang yang beriman tadi, bahkan mereka lah yang lebih berhajat kepada doa kerahmatan. Bila Tuhan beri rahmat, Tuhan akan beri taufik hidayah kepadanya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingatlah tu hak martabat takwa tu. Sebab nak kenal ni, alu Muhammadin kullu taqiyin. Bermula keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tiap orang yang bertakwa. Jadi takwa ada 3 martabat. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang ketiga. Antara 3 martabat ni, 3 darajah ni, dia kena susun. Nak duduk takwa martabat pertengahan, kena lepas martabat hak pertama. Awwalu maratibit taqwa, permulaan martabat takwa, takwa terpelihara daripada menyekutukan Allah, hak tu kena lepas hak tu dulu. Dengan bahawa mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan, kena lepas tu dulu. Kalau tak lepas tu dengan bahawa mensyirikkan Allah wal-iyazabillah, sama ada mensyirikkan Allah pada zat, orang Islam tidaklah. Sebab orang Islam tak ada Tuhan yang kedua. Mensyirikkan Allah pada sifat, tidak adalah. Kalaulah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah mengadakan. Perbuatan makhluk pun memberi bekas juga mengadakan. Perbuatan Allah buat langit, buat bumi. Perbuatan manusia ni buat kerja-kerja manusia. Allah beri bekas hak perbuatan dia. Manusia beri bekas hak perbuatan dia. Jadi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab yang memperbuat bukan hanya Allah.
Cuma Allah buat perbuatan kerja Allah. Buat langit, buat bumi. Kita manusia tak kuasa nak buat langit bumi. Hak bahagian kita ni, hak inilah perbuatan kita. Kita yang mengadakan, kita yang bekah. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Martabat pertama pun tak luluh. Martabat kedua, tidak ada. Dia mengerjakan kewajipan. Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal. Hak larangan dia tinggal belaka. Berjudi, minarok, berzina. Contohnya. Tidak bernilai. Kerana tidak ada takwa martabat hak permulaan. Ada martabat permulaan. Terpelihara, takwa ni terpelihara daripada menyekutukan Allah. Dengan bahu mentauhidkan Allah. Tadi pada perbuatan. Barulah dia mengerjakan segala kewajipan. Bernilai. Dia meninggalkan segala larangan. Bernilai. Barulah duduk takwa tangga nombor 2. Hak tangga nombor 1. Martabat 1 kena luluh dahulu. Naik tangga nombor 2. Hak wajib-wajib buat belaka. Takkan hak wajib saja. Hak sunat buat. Naik martabat yang 3. Kalau sunat rajin, kewajipan tak selesai, hak sunat tu tak kira hak tu, tak nilai hak tu. Mai sunat rajin. Puasa sunat rajin. Tapi hak kewajipan, banyak kewajipan tu. Kewajipan hubungan dengan Allah, selesai ke tak? Hubungan kewajipan dengan keluarga, selesai ke tak? Tak peduli. Dia duduk heran hak sunat dia je, tak dikira. Sebab nak naik kepada martabat yang ketiga, sunat. Martabat kedua, kena beres. Kewajipan selesai. Ada ni, kewajipan kena selesai. Terutama sekali, kewajipan belajar ilmu fardu ain. Itu hak terutamanya. Kewajipan belajar ilmu fardu ain tauhid, belajar ilmu fardu ain fiqh, belajar ilmu fardu ain tasawuf. Itu hak terutama sekali. Belajar fardu ainnya tidak. Tapi rajin buat amal sunat. Itu tak kira tu. Main sunat rajin, puasa sunat rajin. Kalau baca Al-Quran. Mana? Sekejap-sekejap khatam satu Al-Quran. Sekejap-sekejap khatam satu Al-Quran. Selebih-lebih zikir, membaca Al-Quran. Tapi macam mana kewajipan belajar fardu ain? Tak peduli. Itu tak ada nilai tu. Itu tak ada bicara. Sebab kewajipan tak diselesaikan. Yang mana kewajipan belajar ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, ijma' ulama'. Tak ada khilaf di sini. Kena belajar molek. Barulah boleh naik kepada martabat yang ketiga. Wajib sunat. Itu martabat yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 ni kena ikut tangga. Ada ni. Kena ikut tangga antara martabat yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi kita minggu ni doa kerahmatan atas keluarga Nabi SAW. Ada sikit lagi. Masa kita ada sikit lagi, 5 minit lagi. Nak tambah ni berkaitan dengan 3 martabat tadi. Apakah kelebihan 3 martabat tu? Kelebihan takwa hak permulaan, terpelihara daripada menyekutukan Allah. Kelebihannya apa? Selamat daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis. Kita dengar semua neraka ni ada 7 lapis. 7 lapisan. 6 lapisan bawah tu kekal selama-lamanya. Jadi nak selamat daripada 6 lapis neraka bawah hak kekal ni, mari daripada terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahu mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat daripada 6 lapis neraka yang kekal. Lapis atas hak tak kekalnya neraka jahanam. Neraka jahanam ni tempat keseksaan orang yang beriman tadilah, yang banyak dosa. Hak tu hak neraka jahanam hak lapis atas sekali, yang akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi nak selamatlah daripada neraka jahanam. Nak selamat dari neraka jahanam, kena naik kepada takwa martabat yang kedua. Hak wajib-wajib buat belakalah. Hak haram-haram tinggal belakalah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama kita, kena beres lah. Seberes hak tu, duduk martabat takwa yang kedua, selamat daripada neraka jahanam. Dengan kurniaan Allah,
dengan limpah kurnia Allah boleh masuk syurga. Selamat dari neraka jahanam. Tak ambuhlah syurga saja. Syurga ni dia ada 7 darajah pula syurganya. Darajah syurga tu pula kena duduk di takwa hak nombor 3 hak paling tinggi. Takwa permulaan selamat berkekal neraka Allah. Neraka nak lapis. Tapi tak selamat dari neraka jahanam kalau tidak mengerjakan kewajipan. Kalau mengerjakan maksiat. Nak selamat dari neraka jahanam ni lah. Kena duduk takwa yang kedua. Mengerjakan segala kewajipan. Meninggalkan segala larangan. Selamat dari neraka jahanam syurga. Nak darajah dalam syurga. Kena duduk takwa hak paling tinggi. Dengan wajib sunat. Wajib sunat. Lepas tu, minggu depan, ulang pula sekali lagi. Sebagai apa ni? Sebagai pengukuhan lah. Tapi hak ni sidang pendengar kena ambil molek lah. Hak takwa, hak permulaannya macam mana. Hak pertengah, hak tu khatib duk sebut sokmo tu macam mana. Hak paling tingginya macam mana. Jadi kadang-kadang hak bicara-bicara yang ialah bicara asah je ni. Tapi kadang-kadang kurang dititik beratkan. Mana kena ulang lah. Ulang ni bila ulang. InsyaAllah jadi lebih kemas sikit. Iza takarrara, takarrara. Berulang-ulang maka bertambah kejap. Walaupun sebenarnya sidang pendengar boleh mengulangi balik. Dengan mengulangi tengok dalam FB Hak Manis FM tu ada dalam FB dia. Boleh ulang dengar balik. Sebab sekarang ni jarang orang yang tak ada FB. Mana kalau dengar pertama kali kurang boleh ambil. Dengar pula berulang-ulang kali. Tapi kita nak katalah gitu, mungkin ada para pendengar yang hanya dengar hak radio saja. InsyaAllah lah minggu hadapan saya akan ulang sedikit lagi lah hak berkaitan dengan keluarga Nabi SAW ketika didoakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi SAW. Dan juga nanti kita akan masuk kepada doa kerahmatan ke atas sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junadi bin Wan Jaafar atas ilmu yang kita pelajari pada petang ini. Seperti biasa, hari Jumaat adalah hari ilmu di Manis FM dan juga di negeri Terengganu. Terima kasih kepada anda semua yang memilih untuk menimba ilmu di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. InsyaAllah pada minggu hadapan, di hari dan juga di waktu yang sama, kita akan menyambung perbincangan kita. Jadi kepada anda semua yang berada di Terengganu, yang dengarkan kami di frekuensi 102.0, saya nak kongsikan kepada anda semua satu berita yang sangat baik untuk anda, di mana esok Manis FM nak belanja anda semua makan kuih tradisional Terengganu yang bertempat di Kampung Budaya Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik, antaranya kita ada permainan tradisional dan juga persembahan wayang kulit bertempat di Kompleks Muzium Negeri Terengganu pada hari esok 9 Oktober 2021 jam 10 pagi hingga 6 petang. Dan kita ada pelbagai kuih tradisional, antaranya jala emas, tahi itik, mas jepuk, bunga durian, buah rotan, keripik pisang emas, rojak betik dan juga kolej kacang. Anda boleh dapatkan secara percuma. Kalau ada masa pada hari esok, kalau anda ada peluang, anda boleh saja mengunjungi Kampung Budaya Terengganu. Masuk adalah percuma dan anda dijemput bersama dengan kami pada hari esok, insya-Allah. Jadi, jutaan terima kasih kepada anda semua yang mengikuti kami juga di siaran Facebook. Anda boleh kongsikan pembelajaran kita hari ini dalam program Talaki Safinatun Najah, dan seperti yang Al-Fadhil Ustaz Wan Junadi kabarkan kepada tadi, anda boleh ikuti ulangannya kalau terlepas hari ini ataupun terlepas episod-episod yang sebelum ini. Anda boleh saja ikuti di Facebook Manis FM. Terima kasih kepada Muhammad Amir Yusof. Terima kasih kepada Mariam Muhammad. Terima kasih kepada Ibnu Hashim dan juga Nur Razlin Kamarudin. Kepada semua juga yang saya tak sempat bacakan juga di Facebook Manis FM. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan kita tutup kita punya ilmu hari ini dalam program Talaki Safinatun Najah dengan doa penutup daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin
wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan agar anda semua diberkati sentiasa dan sentiasa untuk memilih untuk setia bersama dengan Manis FM. Kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa lagi di hari minggu hadapan, di hari yang juga di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis FM. Pastinya manis.